Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi kita sambung kontrak jual beli kita yang ketiga, iaitu bai' as-salam. Bai' as-salam. Jadi di sini pertama sekali kita nak lihat apakah yang dimaksudkan dengan jual beli salam. Jual beli salam ni juga dikenali juga dengan bai' salaf, iaitu mendahulukan. Jadi bai' salam merujuk kepada kontrak yang berunsurkan tempahan dengan bayaran didahulukan di awal kontrak dan barang akan diperolehi kemudian dan dengan dinyatakan tempoh yang jelas. Jadi di sini kalau kita lihat bai' salam ni dia berbeza dengan bai' bisaman ajil. Kalau bai' bisaman ajil, duit dapat kemudian tetapi barang dapat dahulu. Kita boleh katakan bai' salam ni dia terbalik dengan bai' bisaman ajil. Kerana kalau bai' salam, duit dapat dulu tapi barang dapat kemudian. Kalau bai' bisaman ajil, barang dapat dulu tetapi duit dapat kemudian. Itu kita lihat perbezaan dia. Jadi kalau kita lihat bai' salam ni, kita nak faham mudah, dia lebih kurang macam tempahan lah, tempahan. Okey. Terma bai' salam juga pastinya merujuk kepada aktiviti jual beli yang melibatkan dua pihak yang berkontrak. Cuma dalam jual beli salam ini, barang akan diserahkan kemudian, sementara harga ataupun bayaran didahulukan di awal kontrak. Dan dalam jual beli salam, pembeli adalah orang yang mendahulukan wang, sementara penjual adalah orang yang menerima wang sebagai bayaran terhadap barang yang akan diserahkan nanti. Okey, jadi kalau kita lihat di sini, kata salam juga daripada kata aslam yang bermaksud pendahuluan. Jadi hikmah jual beli salam adalah dengan mengambil kira kemaslahatan manusia, seperti pemilik kedai jahitan ataupun perabot yang memerlukan bayaran didahulukan sebelum barang dapat disiapkan. Okey, jadi kalau kita lihat di sini dalam bai' salam, apabila berlaku kontrak tersebut, barang belum ada. Sedangkan kalau kita lihat dalam kontrak secara umumnya yang telah kita sentuh sebelum ini, bila kita buat sesuatu kontrak, subjek akad ataupun barang kena ada. Tapi bai' salam diharuskan oleh Islam ke atas dasar kemaslahatan. Walaupun barang itu belum ada, tetapi atas dasar kemaslahatan dan menjadi tradisi ataupun adat dalam masyarakat ini memang melakukan transaksi tempahan yang mana barang belum ada, tetapi mereka ini terikat dengan janji untuk menyerahkan barang yang telah dinyatakan oleh pembeli tadi, dan dalam masa tempoh yang tertentu barang itu dapat diserahkan. Okey. Dan seterusnya kita lihat dalil keharusan bai' salam. Saya rasa boleh baca sendiri. Jelas dalam hadis Nabi, maksudnya Nabi membenarkan jual beli salam walaupun barang itu belum ada. Okey, dan kontrak jual beli salam dia tak akan lari daripada rukun yang telah kita sentuh sebelum ini, iaitu yang pertama, pihak yang berkontrak. Pihak yang berkontrak sudah pastilah penjual dengan pembeli. Kemudian yang kedua dan yang ketiga ialah subjek akad, iaitu barangan, dan juga yang ketiga ialah yang kedua barangan, yang ketiga adalah bayaran yang didahulukan, dan yang keempat adalah sirah. Okey. Jadi kita akan lihat satu persatu, setiap rukun ada syarat dia. Jadi kita lihat bagi rukun yang pertama, pihak-pihak yang melakukan kontrak, syaratnya seperti mana syarat-syarat yang telah kita sentuh sebelum ini. Jadi syarat dia sama aja. Okey, bagi pihak ataupun bagi pelaku akad tu sama aja. Kemudian barang yang ditempah. Okey, jadi ini yang kita lihat yang membezakan di antara di antara kontrak jual beli yang lain. Yang mana yang pertama sekali, subjek kontrak ataupun barang yang hendak dijual dalam jual beli salam mestilah jelas jenisnya dan beratnya.
Jadi dia kena jelas. Sebab apa? Sebab barang tu belum ada, dan sebab itu barang itu perlu dinyatakan secara jelas. Kemudian yang kedua, barangan mestilah tidak bercampur aduk dengan barang yang lain. Maksudnya dia tak bolehlah kita katakan bercampur aduk, sebab bila bercampur aduk tu dia bawa kepada kekeliruan nanti. Kemudian yang ketiga, barangan mestilah mampu diserahkan. Jadi benda yang kita tempah tu, maksudnya pihak penjual boleh bagi jaminan bahawa barang tu memang dapat diserahkan. Kemudian tempoh serahan mestilah dimaklumi oleh pihak-pihak yang berkontrak seperti seminggu ataupun sebulan. Jadi dalam kontrak bai'us salam ni, tempoh tu perlu dinyatakan secara jelas. Maksudnya barang ini dapat diserahkan dalam masa 2 bulan contohnya. Dan tempat penyerahan juga mesti ditetapkan, dan bila kita nak serahkan tu pun perlu kita nyatakan. Jadi contohnya macam kadang-kadang kalau kita pergi ke kedai perabot, kemudian katakanlah perabot yang kita nak beli tu tak ada dekat kedai tu, mungkin hanya ada dalam katalog sahaja. Jadi kita pun pilih perabot yang kita nak tu, dia mana kita dah lihat dia punya ciri dia, spek dia dan sebagainya. Jadi kita pun bayar penuh. Kita bayar, katalah perabot tu harganya 3,000, so kita bayar terus 3,000. Jadi yang tu kita boleh nampak gambaran berlaku jual beli salam, yang mana kita dahulukan duit, kita bayar semua sekali jumlah harga perabot tersebut. Kemudian pihak penjual pula dia akan berjanji bahawa perabot ini akan dihantar ke rumah kita pada sekian hari bulan. Jadi kita nampak jelas, maksudnya tempat penghantaran penyerahan adalah di rumah kita. Kemudian dalam tempoh masa yang tertentu. Kita boleh bagi anggaran, maksudnya barang ini boleh dihantar anggaran 2 hingga 3 minggu. Ataupun kadang-kadang kita beli barang dalam Lazada ke, dalam Shopee ke, yang mana kita akan beli, kita akan bayar terus, kita akan bayar cash. Jadi tapi barang tu akan dapat, kemudian yang mana kita lihat dalam Lazada tu telah nyatakan bahawa kebarangkalian barang ini akan sampai ke alamat rumah kita ini dalam masa yang tertentu. Kemudian sirah. Jadi sirah inilah yang menentukan sama ada berlakunya baik bisaman ajil ataupun bai'us salam ataupun jual beli secara tunai. Jadi maksudnya lafaz ini kalau kita lihat antaranya, pembeli berkata aku beli baju ini secara tempahan dengan harga 100. Sementara penjual berkata aku jual baju yang ditempah kamu dengan harga 100. Maksudnya lafaz ijab dan qabul itu membawa kepada makna yang sama, dan juga menyatakan hasrat untuk membeli sesuatu barang dengan harga tunai, kemudian barang itu akan dapat dalam masa yang tertentu. Jadi itu yang kita katakan sebagai bai'us salam. Dan saya rasa yang lain ni boleh baca sendiri